Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Faiman bin Ibrahim. Nombor metrik saya 201-2061. Pembentangan kami tentang Umar bin Abdul Aziz. Kerajaan Umayyah adalah sebuah kerajaan yang ditubuhkan selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin yang bermula pada tahun 41 Hijrah dan berakhir pada 132 Hijrah. Kerajaan ini diambil nama sepenuhnya Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Selepas kematian Sayyidina Ali radhiyallahu an, kuasa kepemimpinan telah diserahkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Namun begitu, Sayyidina Hasan bin Ali telah menarik jawatan daripada jawatan khalifah dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memastikan keamanan dan kesatuan umat Islam sentiasa terjaga dan terpelihara. Seiring dengan perkembangan kerajaan Umayyah, kerajaan tersebut telah melahirkan ramai pemimpin yang hebat, berkaliber dan beribawa. Para pemimpin berkerajaan Umayyah telah membawa pelbagai sumbangan dan perkembangan dan kesenangan kepada rakyat, sama ada dari segi politik, pendidikan dan pengembangan Islam terutamanya. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh para pemimpin kerajaan Umayyah untuk mengembangkan dan menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam telah tersebar dan diterima oleh hampir semua pelosok dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Yasir bin Cik Muhammad Zaki. Nombor metrik 201-2076. Hari ini saya akan membentangkan biodata Umar bin Abdul Aziz. Nama sebenar beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Ummu Asim bin Umar ibni Al-Khattab. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 59 Hijrah. Nasab keturunan beliau bersambung dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab di sebelah ibunya, iaitu Ummu Asim binti Asim bin Umar Al-Khattab. Beliau memperoleh banyak gelaran dan antaranya adalah Al-Imam, Al-Hafiz dan Al-Mujtahid. Di dahinya terdapat tanda kesan daripada luka akibat terjatuh dari kuda semasa kecil. Oleh sebab itu beliau turut digelar Asy-Syuja' Bani Umayyah, yakni orang yang mempunyai parut dari kalangan Umayyah. Pada tanggal 25 Rejab, hari Khamis bersamaan 101 Hijrah, wafatlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Dir Sam'an. Usianya ketika itu ialah 39 tahun dan 6 bulan. Menurut Al-Suyuti dan Ibnu Katsir, kematian Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz adalah akibat diracun oleh kalangan ahli keluarga Bani Umayyah yang dengki kepada beliau kerana telah melakukan kekerasan dan merampas harta milik mereka. Terusnya adalah latar belakang pendidikan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah dihantar ke Madinah oleh ayahnya, beliau berguru dengan pelbagai ulama' dari pelbagai bidang seperti fiqh dan hadis. Gurunya dalam bidang fiqh ialah antaranya Al-Qasim bin Muhammad dan Kharijah bin Zaid. Manakala dari bidang hadis pula dikatakan beliau meriwayatkan hadis daripada Anas ibni Malik, Abdullah ibni Ja'far dan Al-Sa'ib ibni Yazid. Berdasarkan kajian hadis, dikatakan Umar ibnu Al-Aziz berguru dengan para ulama' seramai 33 orang. 8 daripadanya adalah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, manakala 25 orang lagi daripada kalangan tabi'in. Oleh sebab itu Sa'id ibni Al-Musayyab turut berperanan sebagai guru kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz kerana semasa Umar menjadi khalifah, beliau sering merujuk kepada Sa'id ibni Al-Musayyab untuk mendapatkan pandangan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga menyatakan bahawa Umar tidak pernah mengingkari pandangan Sa'id ibni Al-Musayyab. Manakala Hasan Al-Basri merupakan individu penting dalam membentuk jiwa sufi dan sifat zuhur Umar bin Abdul Aziz. Semasa Umar menjadi khalifah, Hasan Al-Basri turut menghantar surat untuk menasihati Umar dan memperingatkan beliau akan hari akhirat. Akhir sekali adalah kehidupan sebelum menjadi khalifah. Setelah beliau menerima taklifan sebagai khalifah Bani Umayyah yang ke-8, beliau, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan segala kemewahan hidup kerana rasa takut yang tinggi kepada Allah atas dasar amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Selepas ayahnya wafat pada tahun 85 Hijrah, Umar dibawa oleh bapa saudaranya Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan ke Damsyik.
Lalu beliau dikahwinkan dengan anak kepada bapa saudaranya bernama Fatimah binti Abdullah Al-Malik. Beliau kemudian dilantik menjadi gubernur di Khanasarah oleh Abdullah Al-Malik. Semasa menjadi gubernur di Hijaz, beliau menubuhkan sebuah majlis penasihat yang dianggotai oleh 10 orang ulama terkenal yang ditugaskan untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh wilayah-wilayah yang berada di bawah taklukannya. Apabila menghadapi masalah, beliau akan mengumpulkan para fuqaha bagi mendapatkan pandangan mereka. Beliau tidak akan membuat keputusan tanpa bermesyuarat dan berbincang dengan mereka terlebih dahulu. Sekian sahaja, terima kasih. Kehidupan sebagai khalifah. Setelah dilantik menjadi khalifah, beliau menjadi seorang yang zuhud dan tidak suka akan kemewahan. Beliau menolak untuk menggunakan kenderaan khas untuk khalifah kerana kenderaan tersebut lebih mencirikan kemegahan, dan bagi beliau kenderaan persendirian lebih terhormat baginya. Bahkan beliau meminta agar kenderaan khas tersebut dijual dan hasilnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Beliau juga menolak untuk tinggal di kediaman disediakan untuk khalifah. Dalam soal makanan pula, beliau sudah tidak memakan makanan yang lazat. Begitu juga hidangan untuk keluarganya, sehingga beliau pernah berkata kepada anaknya dengan bergenang air mata dalam satu hadis yang bermaksud, "Wahai anakku, adakah kalian inginkan makanan pelbagai ciri rasa, sedangkan ayahmu akan dihuman ke dalam api neraka?" Beliau juga tidak membenarkan sesiapa melayaninya kerana beliau akan menguruskan dirinya sendiri. Oleh itu semua hambanya dibebaskan. Bahkan beliau pernah memberi kata dua kepada isterinya Fatimah sama ada ingin memilih hidup dalam sederhana atau hidup mewah dengan perhiasan-perhiasan yang mahal. Tetapi isterinya memilih untuk hidup bersama-sama dengan beliau. Antara sifat yang dimiliki oleh beliau adalah tawaduk, di mana pada suatu malam beliau didatangi oleh seorang hamba. Lalu lampu rumahnya terpadam, namun beliau sendiri yang bangun untuk membaikinya dan menolak permohonan hamba tadi untuk membaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aiman Hilzi bin Husaini, nombor metrik 2012073. Seterusnya ialah pendirian atau prinsip Umar bin Abdul Aziz. Nombor 1 ialah menegakkan keadilan. Yang kedua ialah memelihara daripada pembohongan. Yang ketiga, menolak daripada menerima hadiah. Yang keempat, melarang pembaziran. Kelima, menegah gubernur dan pegawai kerajaan daripada terlibat dengan aktiviti perniagaan. Seterusnya ialah sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz. Yang pertama, dasar pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Khalifah Umar Abdul Aziz menjalankan polisi pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Beliau telah mengarahkan semua pegawai dan kaki tangan kerajaan menjalankan tugas berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengubah dasar luar. Pada zaman Khalifah Umar, beliau telah menggunakan kaedah diplomasi untuk meluaskan pengaruh kerajaan Islam kerana beliau tidak suka kepada pertumpahan darah dan benci kepada peperangan. Yang ketiga, menghapuskan jawatan pegawai peribadi. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Rashidin, tidak wujud jawatan pegawai peribadi untuk menjaga keselamatan mereka. Kaedah ini telah membuka peluang kepada orang ramai untuk berjumpa dengan pemerintahan di mana-mana sahaja. Yang keempat, menghapuskan cacian terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib. Kecaman dan kutukan terhadap Khalifah Ali dan keturunannya dari Bani Hashim telah dilakukan dalam setiap khutbah Jumaat sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Umar Abdul Aziz telah melakukan pembaharuan dengan menghapuskan amalan ini kerana tindakan ini mencemarkan maruah seorang dan mendedahkan kelemahan umat Islam. Yang kelima, menggalakkan perkembangan ilmu. Zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz merupakan zaman kemuncak perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa kota telah muncul sebagai gedung ilmu pengetahuan seperti Kufah, Damsyik dan Basrah. Masjid dijadikan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, memulihkan institusi Baitul Mal. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Umar Abdul Aziz telah memulihkan institusi Baitul Mal. Beliau mengambil balik harta rampasan perang yang dimiliki oleh keluarga Bani Umayyah dan diletakkan semula dalam Baitul Mal. Yang ketujuh, menjaga kebajikan rakyat.
Untuk menjaga kebajikan rakyat, beliau telah berusaha memperbaiki taraf kedudukan dan meningkatkan pendapatan rakyat dengan cara meningkatkan gaji pegawai, kaki tangan kerajaan dan golongan buruh. Penutup, demikianlah contoh kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahnya. Keadilan, ketegasan dan keunggulan beliau sebagai pemimpin tidak dapat disangkal lagi. Kepimpinan beliau sentiasa hidup walaupun jasadnya telah lama pergi, kerana beliau telah mewariskan kepada kita falsafah kepimpinan Islam yang sebenar. Susah untuk kita mencari kepemimpinan sedemikian dalam zaman teknologi ini. Semoga kita dapat jadikan kepemimpinan beliau sebagai pemangkin perubahan dalam membawa mesej Islam dan seterusnya membersihkan dunia ini daripada kepimpinan sekular yang mengkhianati amal Islam dan rakyat. Keimanan dan sifat Zul Umar sememangnya cukup menakjubkan. Daripada kehidupannya sedemikian mewah sebelum menjadi khalifah, beliau sanggup meninggalkan semuanya semata-mata kerana takutkan azab Allah. Sekiranya beliau cuai menjalankan amanah, ketika meninggal dunia, harta beliau hanya tinggal 17 dinar sahaja. Ia dibahagi-bahagikan untuk penyelenggaraan pemakamannya, iaitu 5 dinar untuk kain kafan, 2 dinar untuk tanah perkuburannya, dan baki 10 dinar itulah yang dibahagikan untuk 11 orang anaknya. Sebagai seorang hamba yang dikasihi Allah, ketinggian darjatnya ditunjukkan oleh Allah SWT untuk jadikan panduan oleh manusia lainnya. Demikianlah kehebatan seorang manusia agung, seorang hamba yang memperoleh nikmat syurga hasil keimanan yang kudus hanya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat berusaha mencontohi akhlak mulianya.